Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-41. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-53 dan 54 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Qul i wa rabbi innahu lahaq. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku. Sesungguhnya adalah ia benar dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya. Dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu. Dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiayai dengan keputusan itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-53, makna kata asarrun nadamah, iaitu merahsiakan penyesalan difahami daripadanya, iaitu mereka sangat menyesal. Tetapi tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berteriak, mata mereka memandang tanpa makna serta wajah mereka tanpa reaksi, sehingga tanda-tanda penyesalan yang mereka rahsiakan sudah terzahir kerana situasi dan ketakutan yang begitu dahsyat mereka saksikan. Kemudian kata bainahum, ia bermaksud bahawa dua kelompok di antara mereka yang berselisih, kerana ayat ini tidak menyindir kecuali satu kelompok sahaja, iaitu mereka yang zalim. Ayat ini juga adalah satu dari 3 ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Tuhannya untuk menguatkan khabar tentang hari kiamat. Pada ayat lain, ia dinyatakan di dalam surah Saba ayat ke-3 dan surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-53 surah Yunus ini. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, supaya memberitahu mereka apakah azab yang diancamkan kepada mereka, sama ada di dunia ataupun di akhirat, adakah benar-benar terjadi. Sememangnya mereka benar-benar tidak percaya dan mendustakan ia akan terjadi.
Sesungguhnya aku Muhammad bersumpah dengan nama Allah bahawa azab itu benar-benar akan terjadi, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Mereka tidak terlepas daripada menerima azab dan melemah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta langit dan bumi. Seterusnya, beliau menyambung lagi pada ayat ke-54, seandainya orang yang menzalimi diri sendiri itu memiliki harta seisi dunia, sudah pasti dia mahu menebus dirinya untuk menyelamatkan jiwa mereka dalam tempoh waktu yang lama, namun tidak ada seorang pun yang mampu berbuat demikian. Ketika melihat azab, mereka menyembunyikan penyesalan yang mereka rasai, kerana tahu bahawa penyesalan itu tidak berguna sama sekali, kerana tidak membawa apa-apa manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahawa akan menyelesaikan segala perkara pada hari tersebut dengan kebenaran dan keadilan serta sedikit pun tidak menzalimi diri mereka. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-53 dan 54 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa mereka tetap memendam rasa kecewa dan kesal melihat azab yang menimpa mereka. Imam Jalaluddin berkata, ketua-ketua orang kafir itu memendam penyesalan kerana mereka telah menipu para pengikut mereka yang lemah kerana takut dikutuk oleh para pengikut itu. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-53 surah Yunus, beliau menyatakan bahawa ada di antara kaum musyrikin itu yang meminta pembuktian yang lebih jelas bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mendatangkan azab dengan tiba-tiba, sama ada di waktu malam atau tengah hari, maupun di akhirat kelak akan ditimpakan azab yang kekal. Golongan ini sekalipun diberikan pembuktian, adakah mereka akan kembali ke jalan yang benar? Katakanlah, wahai Muhammad, demi Tuhanku, aku tidak berdusta kepadamu. Tidak ada faedahnya aku berbohong tentang perkara yang sedahsyat ini. Jika kamu masih berterusan di dalam kekafiran, bahkan mencabar Tuhanmu agar segera mendatangkan azab ke atasmu, maka azab itu akan tiba dan kamu tidak akan terlepas daripadanya. Seterusnya pada ayat ke-54, Hamka menyatakan orang berdosa yang memiliki harta pada hari tersebut ingin menebus segala dosa-dosa dengan harta mereka kerana saat itu kekayaan sudah lagi tidak berguna. Sebagai contoh, di dunia jika mereka menanggung penderitaan penyakit kronik, maka harta yang berjuta-juta pun sudah tidak berguna lagi untuk mereka, apatah lagi di akhirat. Pada hari mereka menyaksikan sendiri seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti, maka terpendamlah rasa menyesal di dalam dada yang menjadi sesak dengan keluh kesah. Pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa segala janji-janjinya adalah benar. Kuasanya meliputi langit, bumi dan kehidupan manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui, iaitu manusia tidak indah untuk mengambil tahu dan tidak sedar bahawa kehidupan ini merupakan di bawah tadbir urus kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sesat dan terpesong telah lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-53 dan 54 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya, ayat ini berkisahkan balasan dan seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak lagi diragukan sama sekali kerana setiap janjinya pasti akan berlaku. Semua berita yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan baginda sendiri telah bersumpah dengan nama Allah tentang hari kiamat yang pasti akan tiba suatu masa nanti. Ketika itu tiada seorang pun dapat melarikan diri daripada perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala serta dapat bertahan sekiranya diazab. Mereka yang mempunyai harta kekayaan sekalipun tidak mampu menebus seksaan azab yang akan dikenakan atas dosa-dosa kesyirikan kepada Allah dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tidak mempercayai adanya hari kebangkitan untuk membalas segala tindak tanduk yang mereka lakukan di dunia. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hakim yang maha adil dan maha bijaksana
untuk mengadili setiap perkara yang dilakukan oleh para hamba-Nya, sama ada berbentuk amal soleh dan dosa kemaksiatan, bermula perkara yang paling kecil hingga sebesar-besar perkara, tidak ada satu pun yang terlepas daripada penghitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita sebagai seorang manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Maka kita perlulah mendidik jiwa dan nafsu supaya mengikut jalan petunjuk yang dianjurkan oleh syarak. Di sini saya ingin berkongsi 7 peringkat nafsu yang telah dinyatakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Pertama, nafsu ammarah, iaitu nafsu yang rendah dan jahat, berani melakukan kejahatan serta sukar mengambil iktibar. Kedua, nafsu lawamah, iaitu nafsu yang sudah sedar tapi masih lemah dan sering terpengaruh dengan dorongan nafsu. Ketiga, nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang kedudukannya tidak tetap di antara nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah. Keempat, nafsul mutmainnah, iaitu nafsu yang jinak dan tunduk dengan maksud nafsu yang tenang. Kelima, nafsu radiyah, iaitu nafsu yang menerima dengan rela apa sahaja ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hukum hakam dan syariat. Keenam, nafsu mardiyah, iaitu kedudukan mereka reda meredai. Allah Subhanahu Wa Taala reda ke atas mereka dan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala reda. Ketujuh, nafsu kamilah, iaitu nafsu yang sempurna, keinginan hanya kepada Allah semata-mata, dan nafsu ini hanya dimiliki oleh para rasul dan nabi-nabi sahaja. Oleh itu, marilah sama-sama bermuhasabah, menghitung iman dan amal diri masing-masing, supaya kita menjadi golongan yang mencapai kebahagiaan yang hakiki, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-27 surah Yunus ini ialah, pertama, kita perlu mensyukuri sifat rahmat Maha Pemurah Allah SWT ke atas setiap hamba-Nya. Buktinya, setiap manusia diberi peluang untuk bertaubat walau sebesar apapun dosa yang dilakukan. Nescaya Allah SWT pasti akan mengampunkan dosa para hamba-Nya. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Orang Islam juga hendaklah beriman dan meyakini sepenuh hati bahawa setiap perkara yang dijanjikan oleh Allah SWT pasti akan berlaku. Ketiga, setiap aturan yang berlaku merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di langit dan di bumi. Ia membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa secara mutlak atas tiap-tiap perkara dan tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.